Orang berebut cari face mask sebab nampak bahaya coronavirus. Kalaulah Allah bagi nampak bahaya neraka, pasti berebut cari penutup aurat. Perempuan tu kena kecam tau buat macam tu. Dalam dunia ni kan ada beberapa jenis manusia. Pertama, dia tahu dia buat salah, kemudian ada yang cuba tegur, dia ambil nasihat tu dan dia usaha untuk perbaiki diri. Kedua, dia tahu dia buat salah, ada yang tegur, dia abaikan je nasihat tu. Ketiga, dia tahu dia salah, kemudian dia melenting, dia marah dan mempertahankan kesalahan dia. Cuba cek diri kita dekat mana. Kita ni insan, memang sifatnya juga adalah pelupa. Sebab tu kita perlu saling ingat memperingati sebab ia kebaikan untuk kita. Kita tak solat, tak tutup aurat dengan sempurna dan lain-lain. Kemudian ada yang cuba tegur. Sepatutnya kita bersyukur sebab masih ada yang peduli. Jangan tengok siapa yang nasihat, lihat apa nasihatnya selagi ianya nasihat yang baik. Sebab kita semua sangat perlu kepada nasihat-nasihat yang baik. Agama ni nasihat. Sebab tu siapa yang berhenti dengan nasihat, maka dia mati sebelum dia mati. Dalam Al-Quran pun banyak nasihat untuk kita. Aku harap tak adalah yang kecam Tuhan sebab turunkan Al-Quran sebab nasihatnya ada dalamnya. Kita baik, ramai sayang. Teringat pula aku dekat kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadilah manusia yang bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Jangan jadi manusia yang bila ada dibenci, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Sebab tu jangan pernah segan untuk buat baik dengan semua orang, even kita tak dilayan dengan baik. Sebab hakikat sebenarnya, kita sedang buat baik dengan diri kita sendiri. Tengok jenazah Abang Bocek, berapa ramai yang solatkan dan beri penghormatan terakhir untuknya. Bayangkan ribuan orang yang doakan baik-baik untuk arwah. Jadi baik ni bukan pilihan. Suka hati akulah nak hidup macam mana. Kubur masing-masing, kau tak payah sibuk. Tak boleh macam tu. Jangan bongkak, jangan zalimi diri sendiri. Jadi baik ni tuntutan. Walau kita tak baik, usahalah untuk jadi baik. Ya, walaupun kadang kita akan tergelincir sebab kita manusia tak sempurna, tapi jangan kalah pada masalah. Kita ada Tuhan, penyelesaian pada segala masalah. Sebab akhirnya kita semua akan kembali pada tempat yang sama dan kita semua nak akan kesudahan yang baik. Kita tentukan sendiri kelakuan kita, baik atau sebaliknya. Kita baik, ramai sayang. Tuhan pun sayang. Hati orang bukan milik kita. Kalau nak jaga, memang kena ambil risiko dikecewakan. Jaga hati orang ni memang penat. Buat baik pun orang tak hargai. Akhirnya, kita kecewa sendiri. Kenapa kita kecewa? Adalah kerana kita berharap yang kita juga akan dapat layanan yang baik. Tapi bila berlaku sebaliknya, sebab itulah kita kecewa. Satu peraturan hidup. Jangan paksa sesiapa untuk terima dan hargai kita. Kalau dia nak, biar dia sendiri buat. Ini soal harapan dan bukanlah salah kita sebab meletakkan harapan. Sebab manusia memang begitu. Sedikit sebanyak mesti akan berharap juga. Memanglah Tuhan yang hadirkan rasa tu, tapi kita berkuasa atas diri dan perasaan kita sendiri. Kawallah perasaan tu. Jangan letakkan harapan yang berlebihan dan bersedia untuk alami segala kemungkinan. Jangan salahkan dia yang beri harapan, tapi salahkanlah diri kita yang terlalu berharap. Sebab tu letakkanlah harapan tu pada tempat yang betul. Kata Sayyidina Ali, aku dah rasa segala kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap pada manusia. Harapan tu letak pada Tuhan. Itu tempat yang betul. Barulah hati kita terbuka untuk terima segala takdir. Mindset tu kalau ada, adalah. Kalau tak ada, nak buat macam mana? InsyaAllah kita akan okey. Selagi kita dalam dunia, selagi tu kita tak akan dapat lari dari penilaian manusia. Dan kita tak boleh nak fahamkan dan puaskan hati semua orang. Kita nak puaskan hati yang itu, yang ini tak puas. Nak puaskan hati yang ini, yang itu tak puas. Tak ada kesudahan. Aku pernah cakap sebelum ni, apa yang kita nak dalam kehidupan kita? Nak puaskan hati orang lain atau hati kita sendiri? Tapi hukum agama kena jagalah. Dan kadang-kadang kita perlu tanamkan dalam diri kita sikap siapa peduli, tutup telinga dan terus jalan ke depan. Siapa peduli dengan perkataan manusia yang langsung tak membantu kita untuk lebih maju dalam kehidupan? Siapa peduli dengan penilaian manusia yang langsung tak ada kena-mengena dengan tujuan hidup kita? Mereka tak faham kenapa kita buat begitu begini. Mereka tahu judge je. Kita berbisnes, dia mengata. Kita tak sambung belajar pun dia mengata. Kita kerja tak sama dengan degree kita pun dia mengata. Kalau bagi semangat, tak apalah juga. Kita tak ganggu dia pun. So, siapa peduli? Bukan kerja kita nak buat orang lain suka dekat kita. Sebab walau kita dah buat yang terbaik, tetap ada yang tak menyokong. Sebab tu hiduplah untuk diri sendiri. Unless perkataan orang lain tu dapat bantu kita improve diri kita, kita ambil. Kalau tak, siapa peduli? Ada video dekat YouTube yang pasal prank Gold Digger Malaysia tu. Viral dekat Twitter. Tak silap katanya dah nak tunang. Terkena pula perempuan tu. Kantailah dia menipu dan curang. Tak kisahlah video tu real atau fake. Aku cuma nak share yang curang ni terjadi sebab satu perkara je. Sebab tak hargai pasangan. Mana ada orang yang menghargai terfikir nak pergi dekat yang lain. Tak kisahlah dia berkahwin atau bertunang. Memang itulah manusia. Tak pernah rasa puas dan cukup. Benarlah jika manusia tu dikurniakan satu lembah emas, mesti dia nak satu lembah emas lagi. Dah ada pasangan yang baik, masih lagi rasa ada kurang dan nak dekat yang lain dengan cara menipu dan menyakiti pasangan. Curang kerana harta, rupa, kedudukan. Sedangkan semua perkara tu sikit pun tak boleh bagi bahagia. Boleh jadi yang kita kejar tu adalah kaca dan yang kita tinggal tu pemata. Kita buta dalam menilai. Kita sibuk nak kejar yang sempurna, sedangkan yang sempurna tu sebenarnya dah ada pun depan mata kita. Belajarlah bersyukur dan hargai dia yang ada dengan kita. Maka kita akan lihat dialah yang paling sempurna untuk kita. Begitu juga kehidupan. Kita akan rasa kehidupan kita sempurna bila kita mula bersyukur dan hargai kehidupan dan apa yang Tuhan kurniakan pada kita.
kita. Dalam dunia ni, jangan sesekali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab kehidupan kita tak sama. Apa yang kita lalui pun tak sama. Ada 7 bilion manusia dalam dunia ni, dan kehidupan setiap orang adalah berbeza-beza. Mungkin kita susah, kita pun mula bandingkan kehidupan kita dengan orang yang lebih senang. Maka jawapannya cuma satu, kita akan kecewa. Kita sendiri yang buat kehidupan kita hambar. Kita yang sempitkan kehidupan kita dengan persoalan-persoalan yang membuatkan kita sendiri kecewa akhirnya. Kenapa kita tak hebat macam dia? Kenapa kita tak dapat macam dia? Sebenarnya bukan nikmat yang kurang, tapi syukur kita yang hilang. Berhenti bandingkan diri kita dengan orang lain. Kehidupan ni sekejap je. Bergembiralah. Berhenti lihat apa yang kita tiada sebagai sesuatu yang membebankan. Bersyukur dan hargai apa yang kita ada, sebab ribuan manusia di luar sana tak ada apa yang kita ada dan dia nak jadi macam kita. Tuhan tak pernah letakkan syarat bahagia tu pada kemewahan, harta dan kelebihan. Syarat bahagia pada hati, bila hati kita mula bersyukur dengan apa saja yang dikurniakan Tuhan pada kita. Orang yang kita nampak macam bahagia belum tentu dia bersyukur, tapi orang yang bersyukur pasti dia bahagia. Guru diarahkan merangkak oleh ibu pelajar sebab anaknya didenda oleh guru. Jadi video ni dituju untuk semua yang tengok lah. Kalau tak nak anak kena denda, jangan hantar anak pergi sekolah. Guru memang tugas dia mendidik, dan denda tu salah satu dari didikan. Okey, misal kata guru denda keterlaluan, anak cedera, anak mengadu sakit, ajukanlah pada pihak atasan, report polis. Bukannya memalukan dan mengaibkan guru macam tu. Tercala marah seorang guru tau. Negara kita kan ada undang-undang. Maybe anak sendiri yang melampau. Nak handle berpuluh budak dalam satu kelas, sakit kepala tau. Aku pun ada pengalaman jadi guru sekolah, jadi aku faham sangatlah perasaan seorang guru tu macam mana. Pula jenis tak dengar cakap, nakal, tak ada adab, suka kacau guru. Serius mental hari-hari nak hadap. Menguji kesabaran tau. Guru pun manusia, ada hati dan perasaan, bukan robot. Manusia juga. Pelajar dulu-dulu kena denda lagi teruk. Elok je jadi manusia. Ada yang dah berjaya dah pun. Guru tak akan denda tanpa sebab. Dan sepatutnya didikkan anak tu dari rumah. Didik anak elok-elok. Bagi dia agama. Jangan sampai dia hilang akhlak dan adab. Jangan sampai kita jadi hamba, anak pula jadi tuan. Susah nanti. Mungkin dah banyak kali dah aku cakap perkara ni. Satu perkara dalam dunia yang kita selalu salah sangka. Kita sangka apa yang kita ada milik kita. Bila dia pergi tinggalkan kita, kita pun kecewa. Siapa pun yang bersama kita saat ni, walaupun dia ungkap kata sayang dan cinta sebesar dunia dan segala isinya sekalipun, tetap dia bukan milik kita. Mungkin pada zahirnya milik kita, tapi hakikatnya semua Tuhan yang punya. Makanan kalau dah dekat tangan pun boleh jatuh ke tanah dan kita tak dapat makan. Perkara lain pun begitu. Walau dah sayang macam mana sekalipun, kalau dia bukan untuk kita, memang bukan dia. Inilah hakikat yang kita perlu terima. Tuhan tu tak zalim sebab tak beri apa yang kita nak. Tuhan tu baik, maha baik dan maha mengetahui. Sedang kita tak tahu kenapa, tapi Tuhan tahu akan segalanya. Itulah kehidupan. Ada yang terima dan tolak kita. Ada yang sayang dan benci kita. Semalam dah berlalu dan kita tak boleh nak balik hari semalam. Kena teruskan kehidupan. Teruskan kehidupan, sebab kekecewaan begini bukanlah pengakhiran untuk segalanya, tapi boleh jadi ianya permulaan untuk kita bahagia. Sebab tu yakinlah yang hikmah tu ada. Ramai share dekat aku video ni. Aku tak tahu waktu mereka buat, apa yang mereka fikir. Syair Abu Nawas yang menginsafkan macam tu dibuat jadi remix dan ditambah tarian macam tu. Mana adab kita? Orang marah sebab syair tu berkait pada agama. Kalau dihayati betul-betul maksud syair tu, mesti takkan buat macam tu. Ada perkara yang kita boleh buat main, ada yang tak. Nak berhibur boleh, tapi ada caranya. Baik-baik syair tu mengakui akan dosa pada Tuhan, tapi janganlah jadikan ia lagu background untuk kita cipta dosa. Tak apalah, belajar dari kesilapan. Bukan ulangi lagi silap tu. Sentiasa improve diri. Termasuklah aku yang bercakap ni. Usia muda, jangan buzzer dan rosakkan dengan perkara macam ni. Antara perkara yang Tuhan tanya nanti, usia muda, apa yang kita buat dan dekat mana kita habiskan. Waktu muda, tuntut ilmu banyak-banyak. Belajar Islam, belajar akhlak dan adab. Jaga diri sebagai wanita. Martabat wanita ni tinggi, Islam yang tinggikan. Jangan rendahkan dengan perkara macam tu. Gadget yang kita ada ni, gunakan sebaik mungkin. Moga Tuhan kurniakan kita semua kekuatan untuk kita tinggalkan perkara yang tak berfaedah. Hidup ni, ada perkara yang kita nak, kita dapat. Ada yang kita nak, tak dapat. Cakaplah pada siapa pun, siapa nak berjaya? Mesti ramai nak. Tapi berapa ramai yang ada usaha untuk jadi seorang yang berjaya? Ikut asbab, macam mana usaha kita, macam itulah kita dapat. Tapi ada juga yang walaupun dah berusaha dan tawakal, still tak dapat. Sebab tu kita perlu belajar redha untuk setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup ni bukan kita aturkan, nak rezeki begitu begini. Hidup ni bukan fantasi yang kita aturkan. Kalau gagal sekarang, tak bermakna gagal selamanya. Gagal sekarang, tak menjadikan kita gagal
masa akan datang. Bersyukur dan sangka baik dengan apa yang kita dapat lepas kita berusaha dan tawakal. Mungkin sekarang kita tak dapat apa yang kita nak, tapi suatu hari nanti, siapa tahu. Jangan pernah berhenti berusaha dan merancang kejayaan diri. Sebab siapa yang gagal merancang, sebenarnya dia merancang untuk gagal. Berhenti bandingkan diri kita dengan orang lain yang kesannya akan membuatkan kita give up dan lebih teruk marah pada takdir. Rezeki kita tak sama. Kita merancang. Sebaik-baik perancang tu Tuhan. Kalau tak dapat apa yang kita nak, jangan give up. Sebab kita masih belum gagal. Kita hanya akan gagal bila kita berhenti berusaha dan mencuba. Ada yang luah masalah dekat aku, cakap penatlah jadi student ni, banyak masalah, macam-macam perkara nak fikir. 3 ke 4 tahun tu macam lama sangat. Adat bila bergelar student memang rasa macam tu. Ada yang rasa nak give up sebab tak larat nak hadap. Assignment berlambak, pula kawan tak bagi kerjasama, kawan toksik, talam dua muka, kena reject crush lagi. Tambah lagi masalah lain, rasa macam hai, cepatlah habis belajar. Pesanan ringkas, sebelum kau putus asa, ingat balik kenapa kau mula. Untuk apa dan siapa. Nak berjaya tak senang. Struggle dia Tuhan je tahu. Nak tak nak terus kuat. Tak lama dah. Pahitnya kau rasa saat belajar ni lah yang akan kau ingat, dan ianya akan jadi manis bila kau dah berjaya nanti. Bak kata Aman Ra, kalau jatuh sekali, aku bangun 3 kali. Saat ni kau sedang galas harapan susuk tubuh mulia yang mengalirnya darah dia dalam badan kau, mak ayah kau. Dan paling penting, harapan kau sendiri. Kau tahu apa yang kau nak. Sebab tu jangan kalah pada masalah. Kau lebih besar dari masalah kau. Dan masalah kau takkan lebih dari kemampuan kau. Kau ada doa mak ayah kau, doa guru-guru kau, dan yang paling penting, kau ada Tuhan yang sentiasa bersama kau.